Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 26 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, tiada budaya perebutan atau menyingkirkan antara satu sama lain dalam kepimpinan Kerajaan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, parti itu tidak bermasalah untuk mempunyai pelapis setelah wakil rakyat mereka mengundur diri dengan sukarela. Kita dalam PBB khasnya, kerajaan kita, pemimpin bertukar ganti. Apabila masanya sampai, silanya akan madah saya nak undur diri. Kedak Wahab saya ada orang nyetep Wahab. Wahab dah tahu masanya, yang kata, Bang Jo, I nak minta undur diri. Siapa ganti you? Kerana kita dalam parti sudah melatih orang pengganti. Kedaya gaya kita. Kami duk denan mari kena latih Tok Taib. Dalam kerajaan siada kita nak nyetep-nyetep. Dalam parti pun siada nyetep-nyetep. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Pusat Penjajah Kabong pada Jumaat. Dalam pada itu, Ketua Menteri juga berkata Gabungan Parti Sarawak GPS mengamalkan konsep mengekalkan wakil rakyatnya sekurang-kurangnya berkhidmat dalam tempoh 2 penggal. Ujarnya, kepimpinan GPS menekankan kestabilan kerajaan, tiada budaya melompat parti dan memastikan berkhidmat kepada rakyat demi kesejahteraan rakyat Sarawak. Bagi kita Sarawak, apa yang perlu pertama kerajaan stabil. Tidak ada perebutan dalam kerajaan. Kerajaan yang kuat. Sebab ialah negeri Melaka, kita tahu apa keputusannya. Sebab rakyat minta kerajaan yang kuat dan stabil. Ini ada di Sarawak, harus diteruskan. Kedua, kita tak mau politik katak. Orang yang bertukar-tukar melompat parti. Ya, yang berlaku di Melaka. Message very clear. Orang yang lompat semua kalah di Melaka. Jadi kita mesti mempunyai credibility, integriti ahli politik. Terdahulu beliau menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Jalan Hubung ke Skim Pembesaran Kampung SPK Hulu Kabong, Fasa 1 dan Majlis Pecah Tanah Projek Pekanbaru Kabong. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Sarawak akan memberikan subsidi sebanyak RM21 juta bagi membantu infrastruktur di Pekan Kabong. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, beliau optimis selain usaha memberikan subsidi, Pekan Kabong akan melonjak ekonomi penduduk khususnya di Kabong. Kalau kedainya harga RM1 juta, orang bayar RM500,000 aja. Kalau cottage industry-nya harga RM100,000, orang beli RM50,000 aja. Saya dah beri arahan. Dan kos subsidi ya semua RM21 juta. Demi orang Kabong, luluslah RM21 juta. Projek Pekan Kabong akan dilaksanakan melalui Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA di tapak seluas 26.65 ekar. Kerja-kerja awal tanah dan penyediaan tapak dijangka bermula hujung tahun ini. Antara komponen projek yang dirancang ialah medan selera, pasar tamu, rumah kedai, kedai mini 2 tingkat, premis industri cottage, rumah sesebuah, tadika dan dewan masyarakat. Sementara itu, projek jalan hubung ke SPK Hulu Kabong Fasa 1 melibatkan kos sebanyak RM7 juta dengan 0.81 km panjang akan dilaksanakan pada Disember 2021 dan dijangka siap Julai 2023. Manakala SPK Hulu Kabong Fasa 1 yang melibatkan kos sebanyak RM30 juta dengan 205 lot termasuk 200 lot kediaman di tapak seluas 61 ekar. Daripada jumlah tersebut, 50 lot kediaman akan dibangunkan Perbadanan Pembangunan Perumahan di bawah program Rumah Spektra Permata sebagai projek rakyat. Berita seterusnya, projek penurapan semula jalan di Grand Park Shop Lot, Riam Willow Shop House dan Taman Futi Shop House yang dimulakan pada 13 September 2021 telah siap sepenuhnya pada 11 November 2021 iaitu dalam tempoh 2 bulan.
Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ketika meninjau ke kawasan projek-projek berkenaan pada Selasa memberitahu projek-projek itu telah mendapat peruntukan daripada Program Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Senadin dan agensi pelaksananya ialah Majlis Bandaraya Miri MBM. Datuk Seri Lee juga memaklumkan bagi projek penurapan semula Jalan Grand Park Shop House melibatkan kos sebanyak RM42,050. Begitu juga projek penurapan semula Jalan Riam Willow Shop House dengan kos peruntukan RM33,350 dan projek penurapan semula Jalan Taman Futi Shop House melibatkan jumlah peruntukan RM24,650. Dalam lawatan tersebut, beliau telah meminta kontraktor terbabit menambah baik kualiti penurapan sebahagian jalan di Riam Willow Shop House dan juga MBM untuk menambahkan petak tempat letak kereta untuk memudahkan parkir kenderaan. Manakala bagi projek penurapan semula di Taman Futi Shop House, Datuk Seri Lee telah meminta kontraktor memperbaiki dan memperkemaskan lagi hasil kerja penurapan tersebut. Berikutnya laporan di Limbang. Jalan masuk ke Bandar Limbang daripada 2 laluan kepada 4 laluan kini sedang dalam pembinaan. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, projek ini sangat dinantikan masyarakat di daerah Limbang. Katanya projek ini dilaksanakan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA sepanjang 1.1 km dengan kos RM20 juta. Ianya dibina pada awalnya 15 bulan lah dan sepatutnya siap pada Januari, tapi disebabkan oleh extension of time oleh pandemik, jadi dia dianjak insyaallah siap pada 31 Mac 2022 tahun hadapan. Di projek ini dijangka akan dapat mengurangkan masalah kesesakan mereka yang masuk ke Bandar Limbang lah, terutama pada waktu puncak. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek jalan berkembar ke Bandar Limbang pada Selasa. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, pihaknya ada memohon satu lagi projek laluan P-turn memudahkan pengguna jalan raya dari kedua-dua arah sama dari arah Bandar Limbang atau hendak masuk ke Bandar Limbang. Sebab dijangka nanti apabila beberapa projek yang berdekatan siap, bilangan orang datang ke sini bertambah ramai. Sebab itulah laluan-laluan ini perlu disediakan, termasuk laluan untuk berpusing. Memang hebat pembangunan di sini. Kita ada tebingan sungai, kita ada museum, kita ada juga berdekatan dengan Taman Tasik Bukit Mas dan dibina satu lagi jajantas untuk menghubungkan tebingan ini kepada Taman Tasik Bukit Mas dan juga Museum Pentadbiran Limbang. Kesemua projek ini bakal mengubah wajah Bandar Limbang apabila siap nanti menjelang tahun 2023 dan 2024 sekiranya tiada masalah dalam pembinaannya. Laporan selanjutnya, projek transformasi luar bandar RTP naik taraf sistem peparitan di Kampung Pasir Pandak akan mengurangkan berlakunya banjir yang sering berlaku di kampung itu. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sistem peparitan ini akan mengurangkan banjir kilat dan banjir akibat air pasang besar pada musim tengkujuh yang sering berlaku di kampung pinggir laut. Sememangnya sejak bermulanya projek RTP dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak pada tahun 2015 sehinggalah pada tahun ini untuk kawasan Tun Mataraman kita tidak ketinggalan menyenaraikan projek menaik taraf sistem peparitan di kampung-kampung yang didapati memerlukan peparitan yang lebih sempurna termasuk kita di Kampung Pasir Pandak. Terdahulu, beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air telah melawat Kampung Pulau Hilir bagi meninjau projek RTP naik taraf sistem peparitan di kampung berkenaan. Ujar Dr. Abdul Rahman lagi, projek RTP naik taraf sistem peparitan Kampung Pasir Pandak ini merupakan sambungan daripada projek terdahulu yang pernah dilaksanakan sebelum ini.
projek pemerintahan di Kampung Pasir Bandar telah pun kita jalankan beberapa tahun yang dulu. Jadi apa yang kita laksanakan pada pagi ini adalah sambungan daripada projek-projek yang terdahulu. Untuk tahun ini kita memperuntukkan dana sebanyak RM200,000 untuk Kampung Pasir Bandar, projek menaik taraf parit, dan juga RM150,000 untuk projek naik taraf peparitan di Kampung Pulau Hilir tadi. Begitu juga dengan kampung-kampung yang lain telah pun kita serahkan projek tersebut. Seterusnya pula mengenai program #Kita Bersama RT Cares 20.0 bahagian Miri tahun 2021 pada Selasa. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, konsep keluarga Malaysia yang dicetuskan Perdana Menteri boleh dilihat di Sarawak menerusi kepelbagaian kaum yang sedia ada. Program ini memang bermakna, inklusif, layak Malaysia, inklusif. We have our trainer from so many different races in Sarawak. Kerana di Sarawak memang ini tuan benar tahu we have about 28, some say 27, some say 28 we have ethnic groups. Kalau mau masuk lagi di ethnic group ada 40. So Miri tempat ini memang dapat 27-28 ethnic groups di Miri. And program like this is all inclusive. Sebanyak 280 penerima dari 28 buah kawasan rukun tetangga KRT di daerah Miri menerima bantuan bakul makanan. Sebelum ini, 296 penerima dari 37 KRT di daerah Miri telah menerima bantuan bakul makanan pada 14 Ogos 2021 di Tabika Perpaduan RPR Batu 6 Miri. Mengulas mengenai program ini, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak, Dirwana Azrul berkata, sehingga kini sebanyak 12,000 masyarakat telah menerima bakul makanan daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Negeri Sarawak menerusi program #Kita Bersama RT Cares 20.0. Untuk negeri Sarawak ini lebih 12,000 penerima bakul makanan telah pun kita laksanakan kepada semua dan khususnya kepada jiran-jiran dalam kawasan rukun tetangga kita. Dan itu sudah cukup baik jika kita bandingkan. Daripada Kuching sampailah ke Lawas, semuanya memberi peranan dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan program ini. Beralih ke laporan di Bintulu, wanita merupakan golongan yang tegas dan setia dalam apa jua keadaan. Menteri Muda, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Sikitaya berkata, peranan wanita akan diperkasakan lagi dalam membantu kerajaan GPS demi masa depan anak bangsa. Jadi tugas kita berat sebagai indai bar rumah, sebagai munyiko udah disebut wabi senator kita tadi, tiang negara kita kepun kayaknya di pila bak penghidup bar rumah panjai tu ke bak belik ada lempu nyala kita nya amat diguna amat. Lalu kita megak kesiku orang ke segi amat tegas. Satu tegas, kedua tak dokumai kita orang ke amat setia. Katanya semasa berucap dalam taklimat memperkasakan wanita GPS Dun Kakus di Hotel Promenade Bintulu pada Rabu. Seramai 100 orang daripada kalangan tuai rumah wanita, ketua biro wanita dan ahli jawatan kuasa AJK wanita dari Dun Kakus telah menyertai taklimat tersebut. Ujar Datuk John Siki lagi, golongan wanita tidak harus sombong dan meninggi diri, lebih-lebih lagi dalam berpolitik bagi menjaga kesopanan dan imej parti. Ninggit ke diri aku tu ngebus ke diri ku jakuk kita dan mungkin ni ke nama jakuk ketiban ke dia. Kadang-kadang nak tentu kak kita berumah panjai medak ya. Ngai orang medak kita. Tu tengah ngebus ke diri datang rumah panjai nyuri-rigang katanya dia. Sekian tu kak. Nyalai cara kita berpolitik tu tadi sama berbagi ke penemu bala kita. Nitih ke cara penghidup gaya orang Bandul Siti-Siti. Nyalai aku harap kepala kita yang buat berjalai. Ketika aku jakut semama ketika aku tu kurang dah. Bahkan tangkai padi kurang.
Makin berisik, makin tunduk. Dalam majlis perasingan, isteri Datuk John Sikitayai, Datin Melia Glen, menyifatkan tanaman fertigasi merupakan kaedah penanaman cara moden bagi mendapatkan hasil yang lebih baik. Jelasnya, Kerajaan Sarawak menggalakkan penyertaan golongan orang kurang upaya OKU untuk terlibat di dalam pusat dalam komuniti PDK untuk terlibat dalam tanaman fertigasi ini. Untuk itu, setiap peserta perlu terus mempraktikkan ilmu yang dipelajari bagi membolehkan ianya dapat dimanfaatkan dan hasil tanaman juga dapat dimakan dengan selamat. Nyalai tanam fertigasi itu segi mana. Aku harap semua ya kengau ambil khusus ke tanaman fertigasi itu. Harap ke kita mujur. Lalu andang nangkat tu aja. Udah kita pulai itu, kita nama utai udah dipelajari ke tadi. Anang lawan kita nyetat ya. Nanti udah nyu berbulan-bulan utainya tahu nak ingat. Nanti uli terus kita. Anang kita selalu nganti lubah-lubah, nganti ila-ila. Leban ke orang putih namanya grab the opportunity kaya. Berikut ujarnya semasa berucap mewakili Datuk John Sikitayai di Program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp bahagian Sibu Siri 8 di Bintulu pada Isnin. Seramai 60 orang peserta telah mengikuti kursus ini selama 2 hari yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu kursus tanaman fertigasi, solekan dan kraft tangan. Setiap peserta akan mendengar taklimat, latihan dan demonstrasi berkaitan dengan transformasi pertanian moden. Sementara itu, Pegawai Pertanian Bahagian Sibu Badin Unol memberitahu penganjuran program ini bertujuan meningkatkan kualiti produk dan pendapatan peserta di dalam bidang pertanian moden. Harinya tadi udah kitanya bisa pengelandia ngadu ke pengawal satu boleh nambah ke hasil kita. Kita udah nemu nambah ke hasil kita kualiti hasil pelbagaian produk-produk tanian. Nomor 2 boleh nambah ke penata pemisai. Ya udah bisa hasil jualnya tadi alunya deh. Income lah, seterusnya meningkatkan keadaan sosial ekonomi kita. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Terus kekal patuhi SOP di mana sahaja anda berada, jaga diri, jaga keluarga. Salam UKAS.